Ha? Kenapa tak dapat buka kamera? Cikgu tak dapat dengar suara. Saya dah buka mikrofon ni. Dapat buka, kalau dapat dengar suara saya, tunjuk best. Tunjuk best. Dapat tak dengar suara saya? Dapat kan? Dapat cikgu. Dapat? Dapat. Okay. Dapat. Okay. Okay. Dapat. Dah tekan tapi tak ada muka saya. Okay. Tak apalah, tak apa. Okay. Yang lain kalau boleh buka kamera, cikgu nak tahu. Okay, tu ramai tu. Lama dah tak tengok muka apa? Firas Aryan ni rupanya. Apa khabar Firas Aryan? Baik. Dengan kawan Kri, apa khabar? Ramai tu. Okay. Minggu depan ialah minggu terakhir untuk DPR. Kamu tahu kan? Okay. So macam ini cikgu nak beritahu dengan kamu. Okay, sebelum kita start untuk kelas minggu ini, cikgu nak beritahu dengan kamu. Okay. Minggu depan semua secara offline. Jadi minggu depan pukul 7 sampai pukul 8 nanti cikgu akan carikan latihan ataupun tak payah buat latihan dulu, cikgu mungkin akan suruh kamu baca buku teks dulu. Kemudian untuk pukul 8 sehingga pukul 9 cikgu akan bagi link untuk kamu tengok. Boleh? Jadi untuk minggu depan kita tak ada sesi macam ini. Ini ialah yang terakhir untuk awal tahun ini. Okay, sekali lagi cikgu ulang. Minggu depan, minggu terakhir untuk PDPR. Jadi minggu depan cikgu tak ada buat yang kelas macam ini lagi. Okay, cikgu pukul 7, pukul 8 pada minggu depan, cikgu akan bagi kamu untuk jawab latihan saja. Boleh? Dan pukul 8 sampai pukul 9 pula kita akan bagi link untuk kamu tonton video. Sebab minggu depan dan minggu yang untuk kita nak kena buat persiapan untuk kembali ke sekolah. Semua dah nak kembali ke sekolah. Minggu depan tahun 1 dan tahun 2 dah pergi sekolah. Kami cikgu pun akan ada di sekolah minggu depan. Jadi kita nak bagi minggu depan tu cikgu-cikgu semua untuk bersedia nak buat persiapan, nak bersihkan kelas dan sebagainya. Jadi nak cakap minggu depan apa tu Firas? Jadi nak cakap minggu depan tak ada Google Meet ke? Tak ada Google Meet. Minggu depan tak ada Google Meet. Yes, betul. Minggu depan tak ada Google Meet. Yes. So tak apa. Isnin sampai Jumaat. Saya tak tahu subjek lain. Subjek sains tak ada. Subjek sains saya sepakat dengan, sebab hari Jumaat kan mesti hari terakhir kita nak buat persiapan semua, nak pastikan kelas bersih ke kan. Buka muka surat berapa? Okey, dah dia dah bersedia untuk belajar. Okey, so sekarang kita start pada buku teks. Buka surat yang mana hari tu kita nak sambung jawab. Hari tu kita dah jawab tentang soalan tentang penyu. 17. Buka surat 7. 16 ke? 16. Okey, muka surat 16. Okey, bersedia ya? Okey, kita nak sambung jawab soalan muka surat 16. Apa ni? Asah minda ataupun mind test. Okey. Ni yang bahasa Inggeris dia. Okey, boleh nampak buku teks cikgu kan? Boleh nampak. Okey, bagus. Okey. Dah nampak. Okey, dah nampak. Okey. Baik, ni buku teks je. Okey. Teacher. Nombor 3, nombor 4 kan? Nombor 4. Nombor 4. Okey, nombor 4 hari ni kita mula dengan nombor 4. Baik. Okey, ada gambar dekat situ. Kelaskan objek yang berikut berdasarkan ciri-ciri yang dikenal pasti. Okey, barang yang pertama pensel, yang kedua tu the cooking glove, ada apa yang untuk kita gunakan untuk yang memasak. Yang ketiga puncher, apa tu? Untuk menebuk lubang kertas. Yang keempat
wooden ladle ataupun senduk ke kayu. Senduk ke kayu. Yang kelima, cerek. Cerek lah. Adakah itu cerek elektrik? Tak pasti kan sebab dia tak ada wire betul. Dan yang terakhir ialah, apa nama dia tu? Yang terakhir tu? Yang terakhir? Stapler. Okay, cikgu nak beritahu kamu bahasa Melayu ni, murid untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris memang panggil stapler, tapi untuk bahasa Melayu nama sebenar dia ialah pengokot. Pengokot. Boleh nanti kita akan type pengokot untuk bahasa Melayu. Bahasa Inggeris stapler lah. Jangan guna lagi istilah stapler tu dalam bahasa rasmi sebab tu ialah bahasa Inggeris. Okey, sekarang jom kita jawab dia. Soalan yang pertama, dia kata kelaskan objek yang berikut berdasarkan ciri yang dikenal pasti. Ya betul Fira Sarian, pengokot. Nama dia pengokot. Okey, so sekarang kita tulis kat sini. Cikgu nak tukar dia punya present ni pergi kepada cikgu punya word. Cikgu harap kamu jangan risau. Okey, sekejap. Cikgu tukar dia punya ni. Window. Okey, kat sini. Okey, cikgu perlu besarkan. Cikgu besar sikit Okey, boleh nampak cikgu punya ni nak tulis ni? Soalan nombor 4. Nampak. Boleh Nampak. Nombor 4. Macam minggu lepas juga, cikgu akan tulis jawapan dalam bahasa Melayu dulu, kemudian lepas tu barulah kita buat yang dalam bahasa Inggeris. Boleh? Dalam bahasa Inggeris nanti cikgu akan buat dia jadi warna merah supaya kamu boleh bezakan dia. So, kita jawab dulu bersama-sama. Okey. Cikgu nak tanya, apa peta yang sesuai untuk kita buat pengelasan? Tak ada tak orang yang boleh jawab? Siapa boleh jawab dengan saya? Cikgu, lain kuota saya tak kuat, cikgu. Line kamu tak kuat? Sekejap keluar. Dah Nama. boleh tutup. Okey, tak apa, kamu tutup mic kamu dulu. Yang lain boleh tolong join. Okey, saya nak tanya, peta apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk membuat pokok? pengelasan ni? Peta? Siapa yang jawab? Muhammad Hazim. Haziq Ryan. Muhammad Hazim. Peta Very pokok. good. Betul. Thank you. Betul. Kita buat peta pokok. Okey, jadi cikgu nak kamu pakai pembaris untuk menjawab peta pokok ni. Boleh? Okey. Saya tak tahu macam mana. Tak tahu. Okey, sekarang saya tunjuk. Okey. Okey, ini di dalam ini kita tuliskan dia objek. Okay, tak apa, lepas ni cikgu akan buat yang bahasa Inggeris. Tapi untuk sementara itu, cikgu rasa kamu dah boleh bersedia buat bentuk peta pokok ni. Okey, kamu pun buat dia macam ini. Dan satu lagi, sebelah ni macam ini. Okey. Di tengah-tengah dia, kita isikan dengan anak panah. Okey. Okey, jadi
Ada 6 objek. 1, 2, okay. Saya nak kamu siapkan bentuk ni dulu. Boleh? Ni cikgu besarkan dekat tengah ni, objek. Okay, boleh buat ni cikgu bagi dalam masa 3 minit untuk buat ni. Peta pokok ni. Untuk kita masukkan. Cikgu, apa tajuk dia? Apa yang tajuk dia yang bawah tu? Lepas ni kita nak bincang. Buat dulu bentuk macam ni. Lepas ni kita nak bincang sama-sama. Okay, bagi masa saya guna jadual. Jadual bukan peta pokok, tak sama. Tak boleh buat jadual. Jadual tak sama dengan peta pokok. Jadual untuk kita buat pemerhatian. Itu tak sama. Kita buat pokok sebab dia kata nak buat mengelas. Kena buat 3 mat. Firas Aryan tu pergi mana tu? Ada buku ke tak ni? Bukan ambil pembaris. Okey. Cepat-cepat cari pembaris. Muka sekolah nanti harap-harapnya semua alatan lengkap. Boleh dah biasa dah pergi sekolah mestilah tahu. Kamu pun dah ajar 5 dah. Takkanlah tak tahu nak lengkapkan peralatan sendiri. Ada tak cikgu nak tanya kat sini yang nak ikut yang dia suruh mak dia susun buku jadual dia? Oh tak cikgu. Cikgu. Ya. Yang ada tak jadual dipakai untuk sekolah minggu depan? Minggu depan ke 2 minggu? Minggu depan dia akan bagi tahu dengan kelas. Tapi dah siap dah. Syah Mirza, yang link untuk pukul 11.30 tu jangan post dekat kelas cikgu. Itu kamu kena bagi tahu dekat kamu punya grup WhatsApp. Boleh? Jangan post dekat sini, nanti ada orang keliru. Tulis. Cikgu dah tunjukkan macam tadi tu, yang ni. Buat dulu peta pokok ini untuk soalan 4. Buat sekarang. Okay, cikgu ada 1 minit lagi sebelum cikgu isikan dia dengan nama-nama objek dan tulis tajuk. Jadual tak sesuai Jadual bukan untuk pengelasan, jadual untuk pemerhatian. Peta pokok, mesti kena buat peta pokok. Batisha Mirza, saya ingatkan sekali lagi jangan post link kelas lain di sini, nanti ada orang yang keliru. Sebab saya takut nanti ada orang tekan. Bila dia tekan, dia keluar daripada kelas cikgu. Cikgu tak mahu macam tu. Siapa yang tak ada buka kamera, it's okay, tak apa. Saya ulang sekali lagi jadual untuk persekolahan yang baru, nanti guru kelas kamu akan post minggu depan. Tapi jadual dah siap dah. Kalau dia dapat siap, kalau dia diberi arahan untuk share dengan kamu hari ni lah dia share, hari Jumaat kan. Kalau tak dapat minggu ni, minggu depan insya-Allah. Jadi memang sempatlah, insya-Allah sempat untuk kamu bersedia. Lagipun kamu ada tahu kamu punya hari pendaftaran tak? Saya dapat tahu esok ada pendaftaran untuk tahun 1 cikgu. Tahun 1, betul. Esok untuk tahun 1, minggu depan untuk tahun 2, 3, 4 dan 5, 2, 3, 4, 5 dan 6 minggu depan. Tapi hari cikgu tak dapat beritahu dululah. Kamu cuma mak bapak kamu akan tahu nanti pukul berapa dan hari apa. Harian apa? Tak tadi pendaftaran. Hari pendaftaran minggu depan. Esok saya sebab nak daftarkan untuk adik saya. Jadi mungkin masa pendaftaran nanti cikgu kelas kamu akan bagi jadual jugalah. Okey, so apa yang kita nak isi dekat sini? Daripada gambar ini kita dapat tengok ada 6 objek dan objek-objek itu ada yang dibuat daripada kayu, ada yang mana ni? Ada yang dibuat daripada besi, ada yang dibuat daripada kain. Satu je objek yang dibuat daripada kain. Okey, apa ciri kita nak buat dia jadi 2 kumpulan? Ada idea tak? Saya.
Kalau pensel dengan senduk, persamaan dia apa? Objek yang Kayu, dipotong pada kayu. Kayu. Kayu ataupun Asing. tumbuhan. Tumbuhan. Sama juga dengan Tiga. Bila dah buka sekolah nanti ada ke koko kurikulum? nanti yang tu kita fikir kemudian. Kamu jangan fikir dulu. Sekarang kita fokus nak jawab soalan sekejap. Okey. Cikgu besarkan saiz buku teks cikgu ni. Okey. Nanti yang co-curriculum tu kita jangan buat keputusan dulu. Okey. Daripada gambar ni tengok betul-betul. Kayu, kain, besi. Tapi dia bukan nak cakap dengan kamu objek ni dibuat daripada apa cikgu rasa ni. Dia sebenarnya nak beritahu dengan kamu dekat mana dia guna. Pengokot dekat mana dia guna. Bukan ciri-ciri. Di mana kita guna dia. Di mana? Okey, kamu tengok ni dekat sini. Pensel dia guna di sekolah dan di sekolah. sama dengan tadi Kita guna di dapur atau di sekolah dan di dapur. Ya, betul. Dengan tu penebuk lubang. Betul. Tu buat sekolah Penebuk dan tu lubang. senduk celik tangan buat kat dapur Okey. masak. Okey, bagus jawapan tu. Okey, cukup. Okey, sekarang ni alat tulis. Bahasa Inggeris dipanggil sebagai stationery. Kemudian ada lagi pensel ni apa ni? Glove, cerek, pesejuk ni ialah alatan dapur ataupun kita panggil dia kitchenware. Boleh? So cikgu pun isi dekat sini. Okey, alat tulis. Boleh ajak yang pertama. Punya peta pokok cikgu dah isi ni. Cikgu dah isi ni alat tulis. Okey, bahasa Inggeris dia. Okey, apa kata cikgu buat dua? Boleh tak buat dua? Baiklah. Sekejap untuk murid DLP boleh tunggu sekejap. Okey. Ni untuk DLP cikgu kecilkanlah sikit. Okay, ini untuk DLP yang dekat bawah, cikgu merahkan dia. Kita tulis tajuk dia objek. Okey, jadi alat tulis ialah stationery. Ini untuk murid DLP kat bawah. Yang atas ni untuk murid kelas 5C dan 5D. Alatan dapur. Okey, cikgu besarkan. Okay, dekat sini pun ialah alatan dapur. Nama dia kitchenware. Okey. Nah, itu jawapan dia. Alat tulis, alatan dapur. Ingatlah yang bahasa Inggeris ni warna merah. Cikgu sediakan dua teruslah supaya cepat sikit. Okey, alat tulis yang pertama senang. Pen, pensel, bawah ni pensel, akan dia. Alat tulis yang kedua nama dia Cikgu, kan dalam bahasa Melayu pensel E ke cikgu? E. Cikgu tak ingat, cikgu lama tak mengajar bahasa Melayu. Pensel, betul. Ya ke? Pastikan bawa pensel dan Siapa? Macam Bruna nak siapa ayah siapa tu? Ayah siapa tu? Okey. Tu macam suara Ustaz Macam Zuhadi. Ustaz Zuhadi je. Tak apa. Terima kasih Ustaz Zuhadi join kelas sains ni. Ustaz Zuhadi pun nak belajar sains. Okey, so sekarang alat yang kedua nama dia ialah penebuk lubang. Bahasa Inggeris penebuk lubang puncher ataupun hole puncher pun boleh. Boleh. Alat penebuk lubang ialah hole puncher ataupun puncher saja pun dah cukup.
hole puncher pun boleh. Alat Cikgu. yang ketiga. Apa dia? Nama penebak. Apa sih? Macam bumbuk je tu. Pembaris. Apa dia? Pembaris. Abang Adwa, mana ada pembaris dalam gambar? Bukan saya yang cakap. Bukan, dah siapa yang cakap tu? Stapler atau Bulat. stapler yang mesti Melayu. Dengar kau. Soton. Okey, apa nama stapler cikgu cakap tadi? Stapler stapler. Pengokot. Pengorok. Pengokot. Pengorok. Cok. Oh, pengokot. Okey, dah. Okey, boleh tutup mikrofon kamu. Jangan semua nak bercakap. Okey, kalau pengokot dalam bahasa Inggeris senang, stapler. Okey, jadi alatan dapur dia mudahlah. Tinggal yang baki dia saja. Yang pertama ialah sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Jadi sarung tangan dalam bahasa Inggeris glove. Cerek kedua. Yang kedua cerek. Cerek. Bahasa Inggeris dia kettle. Cikgu, kalau saya ikut urutan cikgu boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, yang ketiga ialah senduk kayu. Okey, wooden ladle. Tak balik dengan awak. Tadi Ustaz Suhardi lagi. Tapi macam kau ni. Dia nak tumpang belajar, tak apa. Okey. Bukanlah namanya lain pun. Okey, tak apalah siapa-siapa pun saya tak ada masalah. Kalau nak masuk sampai 100 orang pun boleh cikgu, kelas cikgu tak ada masalah. Okey, cikgu sekarang nak pergi kepada soalan yang kedua. Okey, cikgu tak nak tukar skrin dah. Cikgu nak kamu sendiri yang tengok buku teks kamu sebab cikgu tak nak nanti lag dia cikgu punya laptop ni. Jadi semua ada buku teks. Jadi cikgu harap kita Cikgu, semua buku teks pasal berapa cikgu? buku surat berapa? Buku surat 13. 13. 5. Soalan nombor Sebab saya baru masuk tadi. 13 ke? 16. Sekarang dah nak masuk 17. Cikgu nak beritahu ni. Nanti cikgu bagi kamu ruang masa untuk chatting. Sekarang ni tolong jangan chatting-chatting. Kita nak menulis ni. Cikgu ada nampak ni murid-murid yang suka chatting ni. Dari tadi cikgu nampak chatting ni. Boleh chatting tapi jangan banyak sangat chatting sebab cikgu nak cepat ni. Betul tu. Kais Umar, betul. Glove or mitten. Cikgu tambah jawapan kat sini. Thank you Kais. Cikgu nak tambah jawapan kat sini lah. Bagus. Thank you Kak Aif. Cikgu slash je kat sini. Bagus. Mitten pun boleh juga. Glove pun boleh, mitten pun boleh juga. Thank you guys. Okay, so murid-murid kelas JLP ni mitten untuk glove tadi yang untuk di dapur. Okay, so siapa-siapa yang ada di ruang chat tu jangan banyak sangat chatting. Kita nak fokus pada belajar. Okay, kita nak pergi soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, kamu semua ada buku teks sendiri ya. Cikgu tak nak tukar-tukar skrin banyak sangat, nanti dia kelam kabut. Okay, suatu penyiasatan dijalankan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan. Okay, boleh tutup mikrofon. Okay, suatu penyiasatan dijalankan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan J, K dan L. Boleh Muazzam tutup mikrofon? Cikgu tak nak lah auto mute ni cikgu, sebab cikgu tahu ada yang nak bertanya soalan, ada dan sebagainya. Kalau cikgu auto mute semua ni nanti semua jadi bisu. Cikgu pun macam cakap dengan dinding je, tak seronok. Cikgu kamu boleh
untuk kontrol kamu punya mikrofon. Boleh ya? Kita ada setengah jam lagi. Okey, suatu penyiasatan dijalankan untuk menyiasat bahan J, bahan K dan L. Batrisha Mirza boleh berhenti berchatting? Batrisha Mirza boleh berhenti chatting? Cikgu dah nampak mesej kamu ni banyak ni, chatting kamu ni. Berhenti chatting, kita nak baca buku teks ni. Okey, bahan J, K, L, M. Ada 4 bahan yang digunakan dengan kertas litmus. Penyiasatan ditunjukkan seperti berikut. Okey, J biru jadi biru. Tak ada. Sebenarnya cikgu recording, cikgu tak ada lag. Yang lag tu sebenarnya antara internet yang sama-sama lah. Tak apa, kalau cikgu kejap-sekejap kamu masih boleh biru jadi biru, merah jadi biru. Ini alkali, asid ke neutral? Ini ialah alkali. Okey. K, biru jadi merah. Cikgu, soalan dia tu apa dia? tulis ke? Tak payah. Siapa ni? Muhammad Haziq. Muhammad Haziq. Tak payah Muhammad Haziq ke? Tak payah Muhammad Haziq. Tak payah. Kita nak menulis jawapan saja. Nanti apa yang cikgu tulis tu, itu yang kamu tulis. Boleh? Mungkin kamu tak masuk kelas cikgu minggu lepas, kamu tak tahu. Tapi kalau kamu tengok recording, cikgu dah tunjukkan dekat YouTube tu. Kalau kamu tengok apa yang cikgu record, cikgu tak nak kamu tulis soalan. Okey, cikgu sambung. K biru jadi merah, merah jadi merah. Jadi asid, alkali ke neutral? Asid. Bahan yang ketiga, L sama seperti J. Biru jadi biru, merah jadi merah. Biru jadi biru, tapi merah jadi biru jadi biru, merah jadi merah, neutral. Okey, bahan yang L, merah jadi merah. Merah jadi merah, itu maknanya so ada yang asid dan alkali. Jadi kita sekarang dia kata ramalkan sifat kimia bahan bagi K dan M. Okey, kita pun tulis nombor 5 A. Besarkan dekat sini nombor 12. Okey, boleh nampak jawapan cikgu Okey, so A dia nak bahan M dan juga bahan K dan M. Sorry cikgu. Bahan K dan bahan M. Okey, kita buat macam ni. Okey. Boleh nampak cikgu punya jawapan? Boleh? Bahan K nak tulis tu macam mana nanti? Bahan K nak tulis macam mana dalam ni, apa namanya, Ni nak tulis kat tepi ni. Okay, so kalau untuk DLP punya substance K, substance M. Yang bahasa Inggeris punya yang bahasa warna merah. Kenapa yang bahasa Inggeris tu cikgu letak 5B bukan sepatutnya 5A? Ya, sebab dia automatic. Oh. Okay dah. Sekarang bahan K tadi kalau kamu tengok kertas warna biru jadi warna merah. Kertas warna merah tak ada perubahan. Jadi kalau biru jadi merah, K ialah acid. So acid. Okay. Acid. Boleh? Buat macam cikgu buat ni 5A. Lepas tu buat substance K equals to acid. Kalau bahasa Melayu 5A bahan K acid. Tak payah langkah satu baris, tak payah. Okay? Tak payah langkah satu baris. Okay, bahan M, macam mana dia punya perubahan warna dia? Biru jadi merah, merah pun jadi merah. Jadi dia pun berasid. So sama jawapan dia ke atas dengan bawah ni. Okay, sorry mana? Acid
dekat bawah ni M pun acid. Again. Okay, kita nak masuk ke soalan nombor 5B. Jadi barulah cikgu langkah satu baris. Okay, cikgu hitamkan dia semula. Boleh? Oleh sebab dia soalan yang berbeza, cikgu langkah dia satu baris. 5A tadi cikgu tak nak langkah sebab dia sama soalan. 5B ni nak langkah. Ingat, soalan yang berbeza tolong asingkan. B, kelaskan bahan J, K, L dan M kepada sifat kimia bahan yang betul. Okey, sekarang kita tak payah buat yang peta pokok tu sebab dia ialah kelaskan berdasarkan yang jadual di atas tu sahaja. Jadi untuk kita mempercepatkan dia, kita buat dia untuk soalan kali ini sahaja. Tadi cikgu cakap kalau pemerhatian je yang boleh, tapi untuk ni cikgu buat yang tak apa, kita gunakan dia. Kita buat jadual 3 macam ini. Okey. Nah. Okey, sebab ini ialah yang special punya untuk tajuk ini. Dia 5B ni macam ini. Tadi cikgu cakap tak boleh guna jadual, tapi untuk yang ini kita guna jadual sebab dia ada 3. Sebab dia ada 3. So dekat sini kita tulis dia acid, alkali, neutral. Okay, pastikan guna pembaris macam soalan nombor 4 tadi. So saya buat dekat bawah sini untuk soalan ni bagi untuk murid DLP. Okay. Okay, buat dia warna merah. Acid. Okey, siapa yang acid tadi? M dengan, K dengan M. Jadi kamu tulis M, M maksud nak sebut M. K, M. Sama juga dekat sini. Acid, cikgu belum tukar dia punya bahasa ni. Alkaline, neutral. K, besar, M. Tamam. Okey, siapa yang alkali, siapa yang alkaline? J yang alkaline. Jadi tak apa, kalau kamu stay je, jangan keluar masuk, duduk stay je situ. Nanti dia akan okey semula. J, ini pun J, dan neutral ialah L, betul? Okay, so neutral ialah L. Tak apa, kamu boleh ulang tengok nanti. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Nanti cikgu akan suruh guru-guru kelas kamu untuk cek kamu punya inilah buku tu, pastikan kemas . Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Banyak sangat kita bercakap. Bukan soalan nombor 6, 5C. Okey, 5C adalah soalan KBAT. Dia adalah soalan yang sukar, tahap tinggi. Apakah definisi secara operasi? Tak apa, Asfawani, dengar cikgu cakap ni kalau dia ada lag, dia macam tersekat-sekat, kamu stay saja. Tak apa, stay saja sampai pukul 9. Nanti dia akan beransur-ansur line kamu tu akan semakin okey. Jangan risau. Kalau dia ada line problem, kamu rasa lag ataupun rasa terhenti-henti, tersekat-sekat, kamu stay saja. Duduk saja sana. Kekalkan kamu punya Google Meet tu. Tak payah tutup, tak payah buka. Biar je duduk sana. Jangan chat. Nanti dia akan slow-slow, dia akan makin okey. C, apakah definisi secara operasi bagi alkali? Tapi ini adalah soalan yang ras tinggi sebenarnya. So 5C, okey, apakah definisi secara operasi bagi alkali? Okey, so alkali dia warna dia jadi macam mana? Kalau biru dia menjadi biru.
Tetapi kalau merah, merah menjadi biru. So bahan alkali menukar kertas litmus merah kepada biru tetapi tidak menukar warna kertas litmus biru. Saya harap kamu tak terbelit-belit lah baca jawapan saya ni. Boleh nampak kan? Boleh salin. Okey, untuk murid DLP, okey. Alkaline substance change the red litmus paper to blue but does not change the color of blue litmus paper. Okay. Nah, boleh salin. Okay. Boleh salin. Cikgu nak cepat ni. Kita cuma ada dalam 15 minit. Cikgu dah nak tamat. Cikgu nak tamat secepat mungkin. Bukan secepat mungkin juga. Sebab saya tahu ada kelas lain lagi kan. Okay, boleh nampak cikgu punya jawapan ha? Boleh, kejap-kejap. Salin cepat. Cikgu nak bagi soalan. Sebenarnya soalan ada berapa ni? 7 kan? 7 kata cikgu. Banyak ni, belum lagi selesai ni. Lagipun tajuk manusia lagi. Okay. Okay, soalan D pula. Antara padanan bahan Dah siap. bagus. Antara padanan bahan yang berikut yang manakah bersifat alkali, tandakan tik pada kotak yang betul. Kita tak payah tandakan tik. Kita cuma senaraikan dia saja. Jus limau dan cuka, asid ke alkali? Jus limau dan cuka, asid ke alkali? Asid. Asid. Contohnya air kapur. Apa tu? Air kapur dan juga sabun. Apa tu air kapur? Lime water. Okay, lime water. Okay, so air kapur dan sabun ataupun dalam bahasa Inggeris dia lime water and soap. Okay. Kejap cikgu, kejap. Oh, cikgu sekejap. Okay. Belum lagi, sikit lagi. Jangan bercakap. Tak payah bercakap. Cepat-cepat buat kerja. Cikgu tahu tu. Cikgu bagi masa. Dah. Okay. Dah. 5 water and okay. Okay. Yap. Dah. Okay. Soalan nombor 6. Okay. Muhammad Razik kata boleh tutup mikrofon sekejap. Sekejap ya. Apakah perhubungan ruang dan masa bagi situasi di atas? Okey, kamu tengok dekat sini. Tiba-tiba je bagi gambar terus dia bagi soalan macam tu. Bagi gambar sikit lepas tu dah bagi soalan. Perhubungan ruang dan masa. Okey, tengok sini. Gambar masa sebelum 2 hari. Sebelum 2 hari ada nampak biji benih sahaja. Lepas tu bila dah 2 hari, selepas 2 hari bertambah ada pucuk. Kemudian selepas lagi 2 hari ada pucuk yang makin besar. Bertambah lagi 2 hari, apa yang berlaku? Bertambah pucuk dan akhir sekali di akhir eksperimen, di akhir gambar tu dia sudah membesar jadi anak benih. Anak pokok. So kita pun nak jawab apakah perhubungan ruang dan masa bagi situasi di atas. Bilangan daun bertambah apabila masa bertambah. Betul tidak? Okay, so soalan nombor 6. Cikgu bagi yang hitam dulu. Cikgu bagi yang hitam dulu. Okay, soalan nombor 6. Okay.
Bilangan daun semakin bertambah apabila hari pemerhatian apabila tempoh pertumbuhan bertambah. So bahasa Inggerisnya number of leaves increase when the time of growth Hello Muzaffar Haziq. Cikgu tak nampak ni muka kamu. Ada kamera ke tidak Muzaffar? Tak. Dia guna PC tu. Kena PC? Okey, tak apalah. Okey, cikgu nak cepat pergi soalan nombor 7. Enam cikgu belum. Soalan nombor 7 ni panjang, paling panjang. Tolong cepat. Cepat. Okey, cikgu tak apa. Sambil tu cikgu terus baca soalan dia. Raja di bawah menunjukkan kedudukan planet dari matahari dalam sistem suria. Tahun berapa belajarnya? Tahun 3. Kedudukan planet mempengaruhi tempoh yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Apakah planet R? Planet R. Apa? Jupiter. Jupiter. Mars ke? Bukan Mars. Jupiter. So, bahasa Melayu dia apa? Lupa. Jupiter. Planet yang ke berapa tu? Saya tak satu. Dia yang kedua. Tiga. 3. Lima. Planet kelima. Betul. Dia punya Planet orbit. yang kelima. Fifth planet. Planet yang kelima. Nama planet yang kelima ialah Mare. planet Mare lagi. Bukan Mare. Planet yang kelima. Planet Mushtari. Okey, cikgu terus balik ini planet Jupiter. Yeay. Ada tak ingat tu? Okey, 7B. Eh 7B, tolong langkah dia satu baris. Kita tak mau bercampur. Soalan ni ada panjang ni. Okey, soalan nombor 7B. Okey, 7B tu senang je, dia kata berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan Kenapa sampai E? Sampai T je. Nanti tunggu. Tak apa. Okey. Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam soalan ni dia dah tanya. Dia sudah bagi jawapan dengan kita sebenarnya. Kedudukan planet dari matahari. Jadi B1 kedudukan planet dari matahari. Okay, cikgu buat dekat bawah ni terus. Nombor 1. Pakai ni. Okay. Position of planet from the sun. Okay, mana nombor 2 ialah Sekejap. Okay. Okay, yang kedua ni ada panjang sikit.
Okay, kalau kamu nak tambah positions of planet pun boleh, position of planet saja pun boleh. Yang ni tak apa. Okay, so sekarang ni yang untuk jawapan kedua ni panjang sikit. So tempo, sorry kejap cikgu tengok dia punya ni. Tempo yang diambil oleh planet untuk membuat peredaran lengkap mengelilingi matahari. Panjang sikit lah. Okay, so tempo yang diambil oleh planet untuk betul. Panjang lah, cikgu nak simplifykan dia. Tempoh peredaran cukup. Tak mau panjang-panjang. Tadi cikgu adjust dia. Okay. In English, okay, time taken. Time taken for one complete revolution. Okay, ni ada yang cakap tadi ada S. Okay, cikgu tambahkan dia. Okay, so soalan yang C, cikgu nak cepat lah sebab ada 5 minit lagi. So, bina hipotesis berbagi maklumat yang dikenal pasti berdasarkan pemerhatian dalam penyiasatan ini. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat daripada penyiasatan ini. Jadi kalau dia semakin jauh, dia semakin lama untuk mengelilingi matahari. Kalau jarak dia semakin dekat, kedudukan dia lebih dekat dengan matahari, dia mengambil masa yang singkat. Macam, tak apalah. Okay, so jika kedudukan planet adalah dekat dengan matahari, maka tempoh peredaran tutup mikrofon tu dulu kalau nak bercakap dengan orang lain. Tutup dulu sekejap. Singkat. Okay, so cikgu bagi jawapan bahasa Inggeris. If the position of planet is near to the sun, then the time taken for one complete revolution around the sun is short. Sun. Sekejap. Cikgu tunggu. Cikgu bagi masa 1 minit untuk menyalin. Tenang je. Berhenti dulu chatting. Cikgu nak kamu siapkan kerja sekarang. Berhenti sekejap chatting. Berhenti dulu. Cikgu nampak tu yang chatting tu. Ya, lepas ni cikgu bagilah masa kamu untuk chatting sekejap. Lepas kalau dapat habiskan awal, cikgu bagi kamu chatting sekejap sebelum cikgu off kita punya recording. Cikgu ajar kelas mana? Kelas mana yang cikgu ajar? Kelas apa? Kelas mana cikgu ajar? Kelas C. 5C. Best study, 5 best study. 5B. Amanah. Amanah? Ya, Amanah bukan teacher. Amanah Cikgu Marta lah. Oh Ya. ya. Dan ni ada 5 amanah ni. Serupa. Okey. Saya rasa teacher ajar.
Okay, last question for today. Okay, dah. Tutup mikrofon tu. Tutup mikrofon sekejap. Cikgu nak membaca soalan. Ramalkan tempoh yang diambil oleh planet R untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari berbanding dengan bumi. Adakah planet R lebih lama ataupun planet R lebih singkat masa dia? Mestilah lebih lama, betul? Lama. Sebab dia jauh daripada matahari kerana kedudukannya jauh daripada matahari. Planet R mengambil masa lebih mengambil tempoh lebih lama mengelilingi matahari. Okay. Tutup mikrofon. Okay. Kenapa? Okay, cikgu nak buat ayat tu dalam ayat yang kedua. Walaupun kita boleh sambung. Tapi cikgu nak buat ayat tu dalam ayat yang kedua. Kita dah cakap, tak lengkap ayat ni. Berbanding bumi. Tertinggal. Sebab apa cikgu nak buat ayat ni ayat kedua? Sebab kita nak bezakan inference dengan ramalan. Soalan dalam D ni dia ada dua. Sebab tu tadi cikgu tambah sampai E. Sebab cikgu kalau boleh cikgu nak asingkan ramalan tu soalan yang berbeza, inference tu soalan yang berbeza. Tapi tak apalah, kita buat je soalan tu sama D tapi kita buat ayat tu jadi dua. So ramalan dia kita dah jawab, planet R mengambil tempoh lebih lama kerana planet R kerana kedudukan planet R lebih jauh dari bumi Okay, so itu sajalah jawapan dia untuk bahasa Inggeris. Planet R will take, tapi tak payahlah. Takes longer time for one complete revolution compared to Earth because cikgu turunkan dan highlight dia guna warna merah. sorry. Because position of planet R is farther from the Earth. Kejap Boleh. Yelah dah pukul 9 dah bercakap suka cakap chatting. Tak sempat cikgu nak buat benda lain. Teacher, Cepat ke? Okay, dah siap salin? position. Cepat salin. Okay, Position apa sementara kamu menyalin position of Okay, so sambil kamu menyalin, cikgu nak beritahu untuk minggu depan tidak ada kelas secara Google Meet. Ingat baik-baik. Tetapi untuk pukul 7, kenapa Siti Syaurah cikgu nampak ni? Apa yang berlaku tu? Apa yang berlaku Siti Syaurah? Aduh lah, okay. Sekarang cikgu nak ingatkan ni, nanti jangan kamu cari link dekat mana. Okay, untuk minggu depan tak ada Google Meet. Tapi kita akan bagi kamu latihan untuk dibuat dan kamu juga akan buat akan menonton video yang cikgu akan bagi link dia nanti. So cikgu ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada yang telah menyertai kelas cikgu hari ini. Cikgu nak nasihatkan ni, ingat baik-baik, tolong jaga kesihatan sebab kita nak bersekolah tak lama lagi dah. Jangan nanti ada yang tak dapat pergi ke sekolah macam-macam.
Sebelum pergi ke sekolah, pastikan kamu juga bersedia bahan, buku, teks, baju yang paling penting. Lepas tu alat tulis, 2 ni. Ingat baik-baik. Okay, so beritahu dengan mak bapak kamu ataupun siapa yang ibu bapa kamu, tolong sampaikan dekat dia orang, cakap cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab membantu kamu belajar sepanjang kita PDPR ini. Okay, thank you semua. Bye. 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 Berkeluar kan? Sekejap, cikgu ambil gambar sebab ni kan kelas yang akhir. Boleh cikgu ambil gambar? Ni kelas yang last dah ni kan? Okay, cikgu stop present. Nanti kita keluar awal. Sekejap. Cikgu ambil gambar lah. Sebab ni kan kelas yang terakhir dah. Nanti dah tak ada dah kelas ni. Okay, cikgu nak tambah biar ramai-ramai sikit. Biar ramai, biar okay, dah maksimum dah. Buka mic, kamera kamu. Okay. Mana siapa lagi belum buka kamera tu? Rugilah. Okay, jangan live dulu. Cikgu ambil gambar last day. Last sudah kelas. Cikgu tak ada kelas dah lepas ni dengan kamu. Buka jap. Tengok. SS apa tu? SS tu apa? Okay, buka SSF. Okay. Kira salan ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Boleh lah cikgu nak request ni? Boleh cikgu nak request satu tak? Boleh. Boleh. Nak request. Kalau cikgu kamu boleh, Jin boleh. Nak request buat gaya apa? Nak buat gaya apa? Kamu tahu tak emoji yang macam tu? Emoji yang macam ni. Macam tu yang. Ada tak emoji yang perempuan macam ni tu? Macam ni. Okey, kalau tak dapat buatlah gaya apa-apa. Gaya-gaya yang menyeronokkan kamu. Okey, 1 gaya. 3 gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Last. Okey, 1, 2. Okey. Sebut hooray ya. Okey, saya nak sebut hooray. 1, 2, 3. Okay. Okay, boleh masuk ke kelas. Apa kelas ni? BI ya? PI. Okay, bye. Bye. Balkis makan ke Balkis? Bye. Okay.